Okey. Okey, Sif terkeluar. Okey, kita nak sambung tadi perbualan yang kedua. Okey, ni, untuk perbualan yang kedua, okey, di antara okey, dengar tak semua? Dengar Ustaz. Okey, tengok perbualan yang kedua, Al-Jaddah wal Hafidah. Ni adalah perbualan di antara nenek dan juga cucu perempuannya. Hafidah cucu, Hafidah cucu. Okey, nenek dia tanya, "Aina kunti ya azizati?" Di mana kamu berada? Di mana kamu telah berada, wahai sayangku? Azizati ni my dear lah kita. Okey. Cucunya jawab, "Zahabtu, saya telah pergi ila syati'il bahr, ke pantai, tepi pantai. Litajawul, untuk jalan-jalan. Ma'al jad, dengan atuk." Jaddah, nenek dia jawab, tanya, "Aina jadduk?" Mana atuk kamu? Kemudian atuknya jawab, eee, nenek cucunya jawab, "Al-jaddu fi wara'il bait." Atuk di belakang rumah. Fi wara'i, belakang, al-bait, rumah. Huwa yarwi al-khadrawat. Dia menyiram sayur-sayuran, wal azhar, dan pokok bunga. Aina al-abu? Dia tanya, cucu dia tanya, mana ayah ya jaddati, wahai nenek? Nenek dia jawab, huwa yastadul asmak. Dia sedang menangkap ikan. Ma'a ammik, dengan bapa saudaranya, dengan bapa saudara kamu. Dengan apa? Pakcik dia lah kan. Ayah kamu sedang tangkap ikan dengan pakcik kamu. Fin nahar, di sungai, amamal bait, sebelah depan rumah. Maksudnya depan rumah dia orang ada sungai, belakang ada laut. Kan. Best lah kan. Kemudian cucu dia jawab, haqqan, benarkah? Ya ke? Wah, ra'i', hebat, great, seronoknya. Bolehlah kan. Ra'i'un. Ya jaddati, oh nenek, ana ja'i'ah, saya lapar. Hal yujad ta'am? Dah penat berjalan, dia pun tanya, hal yujad ta'am? Adakah ada makanan? Hihihi, kan, dia ketawa kecil. Nenek jawab, anti ja'i'ah, awak lapar? Limadha lam tukhbirini? Kenapa kamu tidak bagi tahu saya? Kenapa tak bagi tahu saya? Kenapa tak bagi tahu nenek kan? Lam ni tidak. Tukhbiru, kamu bagi tahu. Ni saya. Miskinah, kasihan. Tayyib, okey. Saujahizuki, saya akan sediakan kamu at-ta'am alladhi, saya akan sediakan kamu makanan yang sedap. Okey, makanan yang sedap-sedap. Hal yumkinu, hal yumkinuki, bolehkah? Okey, kita terjemah. Hal yumkinuki ni maksudnya bolehkah kamu antada'i, ni di penyambung ayat lah antara dua fi'il kan. Bolehkah kamu tad'i, memanggil, jaddak, atuk kamu, fil wara', di belakang. Sanatanawal, kita nak ambil al-wajbat, hidangan, ma'an, bersama-sama. Maksudnya kita nak makan sama-sama lah. Cucu dia kata, hasanan, baiklah, ya jaddatil habibah, wahai nenekku yang dikasihi. Itu cerita antara nenek dan cucu. Okey, ni antara ungkapan yang boleh kita tengok. Kat sini semuanya dia punya ungkapan dia, mata sanasilu ilal bait, bila sanasil, kita akan sampai. Itu maksud sanasilu, kita akan sampai. Mata sanasilu ilal bait, bila kita akan sampai ke rumah. Kalau tengok kat sini, mata sanasilu ila mazra'ah. Itulah mana-mana tempat kan. Bila kita akan sampai? Jawab dia, insyaAllah ba'da sa'ah, selepas 1 jam. InsyaAllah ba'da nisfis sa'ah, selepas setengah jam. InsyaAllah ba'da rubu' sa'ah, insyaAllah selepas suku jam, 15 minit lah. Dan yang ni pula, insyaAllah ba'da sa'atain, selepas 2 jam. Okey, itu jawapan bagi bila kita nak sampai. Kan? Okey, so jelas Kemudian kita ambil yang kedua pula. Yang kedua pula, unzur, lihatlah. Ala yaminik nahrun. Okey, ini nak biasa dengan perkataan unzur, lihat, tengok. Ala yaminik nahrun, sebelah kanan kamu sungai.
Okey, jadi kita boleh gunalah apa-apa kita nak sebut. Unzur ala yasarik ghaba. Tengok sebelah kanan kamu hutan. Ma akbarul ghaba. Alangkah besarnya hutan. Ma akbar ni ungkapan alangkah. Wah, betapa. Alangkah. Ma akbar. Alangkah besar. Al-ghaba. Unzuri. Ni untuk anti. Unzur untuk anta. Unzuri untuk anti. Unzuri ala yaminik. Tengok sebelah kanan kamu. Sebelah kanan kamu. Hadikatuz zuhur. Tengok sebelah kanan kamu ada taman bunga. Oh, ma ajmala hadikatuz zuhur. Oh, alangkah cantiknya taman bunga. Kan? Unzur, tengok. Wara'akal buhairah. Tengok. Belakang kamu tu. Ada tasik. Okey, buhairah. Kalau bahrun tadi adalah laut, buhairah adalah tasik, dia kecil sikit. Ni bahrun kan, al-bahr. Laut, buhairah, tasik. Dia laut yang kecil. Ma awsa'ul buhairah. Ma awsa'al buhairah. Oh, alangkah besarnya tasik itu. Yang ni pula yang terakhir, wanzuri. Tengok tu. Amamak, depan kamu. Syati al-bahr. Pantai. Tengok depan kamu. Ada pantai. Ma anzafa syati al-bahr. Alangkah betapa alangkah ataupun betapa anzaf ni maksudnya bersih. Alangkah bersih pantai itu. Okey, itu untuk ungkapan inilah. Dan ini yang terakhir, saya rasa betul. Ungkapan yang terakhir, hal yumkin. Kita nak terjemah apa hal yumkin? Bolehkah? Kan kita selalu guna perkataan bolehkah awak tolong saya? Bolehkah saya ke sana? Boleh tak aku nak ikut? Boleh tak kita main? Boleh tak kalau apa jangan apa? Boleh tak kalau kita ulang kaji sama-sama? Okey. Jadi kita guna hal yumkin. Hal yumkin an. Ini ungkapan dia. Selepas tu datang je apa-apa apa-apa fi'il pun. Okey. Jadi yang awal ni hal yumkinu an. Jadi cara ini maksudnya apa? Bolehkah tad'i ummak? Bolehkah kamu memanggil ibu kamu? Naam, kita jawab lah. Hal. Bila soalan hal ni na'am ataupun la lah kan. Hal yumkinu an, bolehkah saya main ma'aka bersama kamu? Faham tak? Hal yumkin an al'aba ma'ak, bolehkah saya main dengan kamu? Dia pun jawab. Na'am, yumkin. Hayya bi. Yes, boleh. Mainlah, joinlah. Joinlah saya, itu maksud hayya bi. Kemudian, hal yumkin an, bolehkah an tadhhaba ma'i, kamu pergi bersama saya? Dia mungkin nak pergi toilet ke, nak pergi mana-mana ke, gelap ke, kan? Dia pun tanya, hal yumkin an tadhhaba ma'i? Bolehkah awak pergi dengan saya? La. Dia tengah sibuk kan? Dia pun jawab, la, no. La yumkin, cannot. Kan, tak boleh. Asifun, maaf. Okey, kemudian, hal yumkinu an, bolehkah nuraji' ma'an, kita mengulang kaji ma'an bersama-sama? Nuraji' maksudnya mengulang kaji. Dia pun kata, na'am yumkin. Ya, boleh. Silakan, tafaddal. Ni pula. Hal yumkinu an, bolehkah tusa'ida, awak bantu ni, saya. Ni dia nak minta tolonglah. Hal yumkin an tusa'idani, bolehkah awak tolong saya? Naam, yumkin. Ayu khidmah. Ya, boleh. Apa yang boleh saya bantu? Any favor, any service, termasuk ayu khidmah. Dan yang terakhir, hal yumkinu an, bolehkah usadiqak, bolehkah saya berkawan dengan kamu? Sebab perkataan sadiqun kawan, jadi nak berkawan, be friend dalam bentuk kata kerja adalah bentuk dia. Sadaqa yusadiqu. Jadi usadiqak, bolehkah saya berkawan dengan awak? Naam yumkin. Okey. So ini adalah ungkapan yang terakhir dalam bab yang terakhir ni lah. So jelas maksud hal yumkinu an unzur mata sanasil. Hal fahimtum? Hal fahimtum?
Ya jamaah, fahimtum? Naam? فهمنا. نعم. Okey, mumtaz. Okey, ni disebabkan ni pun dah nak habis dah, kita habiskanlah. Okey, al-qawaid iaitu kaedah-kaedah. Okey, dalam bab ni apa kaedah dia? Dia tak adalah kaedah sangat kan. Dia nak bagi juga al-ashhuru wal ayyamu fil usbu'. Ashhur maksudnya bulan-bulan, wa ayyam dan hari-hari fil usbu' dalam seminggu. Okey. Kita ada yaumun hari, usbu'un minggu, syahrun bulan, sanah ataupun am tahun, al-yauma hari ini, dia kena al-yauma. Ghadan, dia apa beza yaumun dengan al-yauma? Ada bezalah. Kalau yaumun itu umum, hari. Hari apa tak tahulah. Tapi bila dia sebut al-yauma baris atas, dia khusus untuk hari ini. Itu sebab kita terjemah today kan, hari ini. Ghadan esok, amsi ataupun bil amsi iaitu semalam, semalam pula. Semalam lah, betul, semalam. Okey. Ba'da selepas, qabla sebelum. Okey. So kemudian selepas tu page seterusnya adalah al-ayyamu fil usbu', hari-hari dalam seminggu. Usbu', hari-hari dalam seminggu. Ni semua tahulah, yaumul ahad, yaumul isnain, yaumul thulatha. Selasa bunyinya thulatha. Rabu bunyinya arbi'a. Okey, Khamis samalah Khamis. Okey, ini Jumu'ah, Sabt, Yaumus Sabt, Yaumul Jumu'ah. Okey, seterusnya. Kan laju kan. Kemudian al-ashhur al-hijriyah, bulan-bulan hijrah. Okey, menyanyi sikit semua kan? Semua orang pandai menyanyi kan, betul tak? Macam mana lagu dia? Siapa tahu? Macam mana lagu dia? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Jamadil Awal. Okey. Kat sini dia tulis Jamadil Ula. Boleh je, dua-dua boleh. Jamadil Akhir ataupun Jamadil Thani, yang nombor 6 ni, Thaniyah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekarang kita berada pada bulan apa? Cuba teka. Siapa tahu? Zulkaidah. Zulqa'dah. Zulqa'dah ke Zulqi'dah? Zulqi'dah. Dia bukan kaedah kan. Kaedah tu kaedah kira-kira kan. Dia Zulqi'dah. Qa'dah. Okey. Itu sebutan yang betul lah. Syawal atau Syawal. Okey, Zulqa'dah. Dan selepas tu kita akan sambut hari Raya Aidil Adha kan, Zulhijjah. Okey. Kemudian bulan-bulan al-miladiyah itu bulan-bulan Masihi. Januari, Yanair, Februari. Okey, bacalah sendiri. Maris, lepas tu April. Bacakan, terus membaca. Mayu, Mei, Junio, Jun, Julio, Julai, Agustus, August, September, Oktober, November, December. Bukan Disambar, December. Ini baca Disambar pula. Nanti disambar orang. Kan? Disambar orang tak apa, dengan disambar buaya. Okey. Okey, dan ini okey, last. Last. Berapa banyak last lah. Okey. Maharatul kitabah, kemahiran menulis. Okey, antum dah tahu nak menulis apa, mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari' kan. Ayat tu nak mula dengan isim ke, nak mula dengan fi'il ke, semua dah tahu. Okey, ini sebenarnya tambahan dia. Okey, ini ungkapan-ungkapan yang nak membantu antum untuk menulis lah, nak mengembangkan ayat antum, nak kembangkan ayat antum. Ayat antum hanya 4 perkataan sahaja kan. Tetapi mana tahu kalau soalan tu justru bina ayat ke, berdasarkan gambar ke, kalau ada lah. Okey, kita ambil maksud dia kat sini. Zata yaumin, pada suatu hari. Zata yaumin, pada suatu hari. Kemudian fis sabah, pada waktu pagi, fil masa, pada waktu petang, fil lail, pada waktu malam, thumma, kemudian. Selepas tu ba'da zalik, selepas itu. Kan. Ba'da zalik ni selepas itu. Zalika tu itu kan.
After that lah. Fi kulli yaum, pada setiap hari. Daiman, selamanya, selalu. Fi nihayatil usbu', pada hujung minggu. Nihayah ni hujung. Fi nihayah al-usbu'. Li, untuk, ataupun kerana. Li'anna, li ataupun li'anna, kerana lah, ataupun untuk. Okay. Macam contohnya macam lillahi ta'ala, kerana Allah, untuk Allah. Okay. Kan kita selalu niat lillahi ta'ala kan. Okey. Okey, kita tahu bahawa ayat itu ada dua jenis, nama jumlah ismiyah. Ayat yang mula dengan isim dan dia mula dengan isim, selepas isim tu ada isim lagi. Ada juga ayat tu mula dengan isim, kemudian ada fi'il. Boleh, tak ada masalah. Kemudian ada isim, ada fi'il, ada isim. Kemudian ada juga isim, ada huruf. Muhammad fil masjid, kan Muhammad tu isim, fi tu huruf lah. Jadi tak ada masalah. Jadi contohnya kat sini. Muhammad talibun, Muhammad seorang pelajar. Muhammad yadrusu fi jami'ah wataniyah, Muhammad belajar di universiti kebangsaan. Muhammad yadhhabu ila jami'ah, Muhammad pergi ke universiti ma'a asdiqaihi, bersama dengan kawannya, bil hafilah, dengan bas. Okey, satu lagi sebelum anda terlupa, anda nak entum ingat betul-betul penggunaan huruf jar. Tahu tak huruf jar tu apa? Tahu tak apa itu huruf jar? Hello? Tak tahu? Tak tahu bagi tahu tak tahu. Nanti jangan Tak, Ustaz. apa dia? Tak tahu. Tak tahu. Bagus. Kalau tidak menyesal nanti. Huruf jar itu adalah huruf yang macam ni. Boleh tengok pada muka surat 9 sampai 11 kalau tak silap. Macam ada fi, ila, ala. Ingat tak? Min. Min. Itulah nama huruf jar. Dia berfungsi sebagai macam kata sendi lah. Faham tak? Di, ke, dengan ni, di ni. Faham tak? Muhammad pergi ke universiti dengan kawan-kawannya. Bersama dengan ma'a ni, bersama dengan kawan-kawannya. Bi, dengan. Bil hafilah. Jadi, kalau soalan kita isi tempat kosong kan. Huruf jar apa yang sesuai? Bi ke, fi ke, ila ke. Jadi, itu jangan silap lah. Okey, faham betul? Faham betul? Okey. Kemudian yang ni pula, hiwayah Muhammad. Hobi Muhammad, qiraah. Okey. Ana nak tanya entum, semua ni isim ke ada fi'il dalam ni? Hiwayah isim, Muhammad isim, qiraah isim. Betul tak? Hobi Muhammad membaca. Betul tak semuanya isim? Membaca tu isim ke fi'il? Fi'il. Okey. Kalau kita depend on kita punya terjemahan, maka kita salah lah. Sebab membaca dalam bahasa kita ada isim, ada juga fi'il, ada kata nama, kata kerja. Betul tak? Betul tak? Membaca itu perbuatan membaca kot Membaca jambatan ilmu. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita kata qiraah ni membaca adalah fi'il, maka salah. Sebab kita dah belajar hari tu bahawa tanda-tanda isim ialah ada alif lam dan ada tanda ta bulat. Dia ta bulat ni untuk perempuan dan dia adalah isim lah. Kalau ta buka barulah fi'il. Jadi semuanya adalah isim. Hiwayah isim, Muhammad isim, qiraah isim. Cuma dari segi makna di sisi kita saja nampak macam fi'il. Faham tu? Jadi hobi Muhammad perihal membaca. Gitulah. Perbuatan membaca. Faham tu? Fahimna. Okey, faham ya Afika? Fahim. Anti yang cakap tadi fi'il kan? So faham sekarang? Okey, kita tengok dulu. Kita identify ini fi'il ke isim, kita kena ingat. Begitu. Kemudian Muhammad yuhibbu, Muhammad suka an yaqra, membaca majalah. Muhammad suka membaca majalah. Ni kira dah. Ni dah hari last kan kita belajar, kena advance sikit lah, kena banyak sikit lah baca bagi kita faham, dengar selalu.
Okay, Muhammad yuhibbu an yaqra' al-majallah. Muhammad suka membaca majalah. Muhammad yaqra' al-majallah. Muhammad membaca majalah. Ma'a akhihi, dengan saudaranya as-saghir, yang kecil. Maksudnya dengan adik dia lah, adik kecil dia. Adik lelaki dia. Muhammad yusa'idu. Muhammad membantu ummahu, ibunya, wa walidahu, dan bapanya dan ayahnya. Okay. Dan yang terakhir, Muhammadun yunazifu. Muhammad membersihkan al-bait, rumah, was-sayyarah. Itu kalau dah tahu perkataan tersebut, tak perlu tulislah. Tak perlu tulis maksudnya. Okay, was-sayyarah walidihi, dan kereta ayahnya. Okey. So kalau kita tengok pada atas ni, dia cerita semua pasal Muhammad. Betul tak? So, kalau tengok page yang seterusnya, okey, dia jadikan satu karangan pendek. Tengok, dia menggunakan ungkapan-ungkapan yang atas tadi itu sebagai tambahan. Tengok maksud dia. Muhammad talibun, Muhammad pelajar. Huwa yadrusu, dia menggunakan huwa. Huwa yadrusu fi jami'ah wataniyah. Dia belajar di universiti kebangsaan. Zata yaumin, pada suatu hari, Muhammadun yazhabu il jami'ah bil hafilah. Pada suatu hari, Muhammad pergi ke universiti dengan bas. Huwa yazhabu ma'a asdiqaihi. Dia pergi bersama dengan kawan-kawannya. Fis sabah, pada waktu pagi. Dia tambah pada waktu pagi. Jadi panjanglah. Hiwayatuhu, okey, dalam teks atas tu hiwayah Muhammad. Kita tukar Muhammad kepada hu sebab Muhammad itu huwa. Hiwayatuhu al-qira'ah. Hobinya membaca. Huwa yuhibbu an yaqra' al-majallah fil lail. Dia suka membaca majalah pada waktu malam. Wa yaqra'u da'iman, dan membaca daiman, selalu, always. He always reads ma'a akhihi as-saghir, with his little brother. Fi nihayatil usbu', in the weekend, kan, pada hujung minggu, Muhammad yusa'idu. Muhammad membantu ummahu, ibunya, wa walidahu, dan ayahnya, liyunazzifa, untuk membersihkan al-bait, rumah, wasayyarata, dan kereta walidihi, ayahnya. Okey, tentu. Okey, itu ayat yang mula dengan jumlah ismiyah. Kita ada ayat yang mula dengan selepas tu surat 171, ayat yang mula dengan jumlah fi'liyah, iaitu ayat yang mula dengan fi'il. Okey, ayat tu fi'il, ada perkataan fi'il, lepas tu ada isim, huruf isim. Ada fi'il, ada isim, ada huruf. Kita tengoklah kat sini. Yazhabu, fi'il. Muhammad, isim. Huruf, ila huruf. Madrasah, isim. Kan? Ni yadrusu, yadrusu fi'il, Muhammad isim, al-lughah isim, Arabiah isim. Kan? Yang ni pula, yafhamu fi'il, Muhammad, al-Quran al-Karim wal ahadith, semuanya isim. Wa ni dia huruf. Okey, tengok maksud dia. Muhammad yazhab il madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Yadrusu, dia semua ayat ni mula dengan fi'il. Tengok kat depan ni. Semuanya fi'il, kan? Fi'il yang berbeza. Kalau antum hafaz semua fi'il, insya-Allah boleh cakap Arab lah. Okey, boleh bina ayat. Okey. Yadhabu Muhammad ila madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Yadrusu Muhammad al-lugha arabiyyah. Muhammad belajar bahasa Arab. Yafhamu Muhammad al-Quran al-Karim wal ahadith. Muhammad faham Al-Quran dan juga hadis. Yal'abu Muhammad main, yal'abu, bermain Muhammad kuratul qadam, bola sepak, wa kuratul risha, dan bola badminton. Risha tu bulu ayam. Yarkabu, menaiki, menunggang. Muhammad menunggang apa? Darajah, basikal. Ma'a sadiqihi Ali, bersama dengan kawannya Ali. Fil hadiqah, di taman. Yarji'u Muhammad, pulang Muhammad. Qabla ghurub syams, sebelum tenggelam matahari. Ghurub ni tenggelam, syams ni matahari. Okey, seterusnya. Yusalli, solat. Muhammad solat. Salat al-maghrib, solat maghrib. Jama'atan, berjemaah. Yanamu Muhammad tidur. Ba'da salatil isya, selepas salat isya. Okey. So,
Ni semua cerita pasal Muhammad juga, tapi dia mula dengan fi'il. Dan kita gabungkan ayat-ayat di atas, dan dia boleh di satu karangan. Antum kalau dah pandai penggunaan domir, huwa, ana ke, anta ke. Kalau ana minta antum cuba tulis tentang diri sendiri. Boleh tak ana bagi satu tugasan nanti? Tulis diri sendiri menggunakan domir ana sahaja. Menggunakan fi'il mudhari'. Boleh tak? Hantar bila-bila sahaja. Boleh? Boleh Ustaz. Siapa nak cuba, siapa berani buat, insya-Allah dia boleh pandai. Okey, hantar WhatsApp ke ana. Okey? Nanti ana buatlah. Okey, ana akan betulkan sikit. Janganlah banyak sangat. Antum buat 2 muka surat. Masaklah ana. Okey, silap-silap ana Allahu akbar kan. Tak buat apalah. Okey, sikit-sikit dia 3 4 ayat dah lah. Tapi cara macam ni. Okey, yadhhabu Muhammad ila madrasah fi kulli yaum. Pergi Muhammad pergi ke sekolah pada setiap hari. Huwa yadrusul lugha arabiyyah. Dia belajar bahasa Arab. Liyafham. Tengok, kita tambah kat sini li. Kan? Tadi ayat di atas tadi yafham Muhammad al-Quran. Okey, kat sini liyafham. Untuk faham al-Quran wal hadis dan hadis. Fil masa, pada waktu petang, yal'abu Muhammad kurah al-qadam. Pada waktu petang, Muhammad bermain bola sepak wa kuratul risha dan badminton. Fi nihayatil usbu', pada hujung minggu, huwa daiman, dia selalu yarkabud darrajah, menunggang basikal, ma'a sadiqihi, bersama kawannya Ali, fi hadiqah, di taman. Thumma, kemudian, yarji'u ilal bait, kemudian dia pulang ke rumah, qabla, sebelum ghurubis syamsi, sebelum tenggelam matahari. Ba'da zalika, selepas itu, huwa yaghtasilu, dia mandi, wa yusalli, dan solat, solat al-maghribi jama'atan, dan solat maghrib, dan dia bersolat maghrib berjemaah. Thumma, kemudian, yanamu ba'da salatil isya mubakkiran. Kemudian dia tidur selepas solat isya awal. Dia tidur awal selepas solat isya. So itulah penggunaan penyambung ayat untuk kita kembangkan ayat, untuk kita buat satu karangan. Antum dah mampu untuk buat satu karangan jika antum ada penanda wacana. Kalau antum tahu penanda wacana macam nilah, thumma ba'da zalika fi nihayatul usbu' fil masa fi kulli yaum. Senang sahaja. First antum buat dulu ayat yang mula dengan ana. Itu fi'il madhi, fi'il kalau ana di hadapan dia ada jumlah ismiyah lah, ana. Kalau tak nak letak ana, terus nak letak fi'il, antum tukarlah azhabu. Tak perlu ana dah. Adrusu. Muhammad ni padamlah. Sebab tu ya ni sebab Muhammad. Kalau saya lah. Saya azhabu ilal madrasah. Adrusu lugha arabiyyah. Okay. Antum cuba tulis tapi jangan tengok. Cuma hafal dulu dalam poket. Baru tulis. Okey, nak tahu kemampuan kita. Tak perlu tulis banyak pun. Jadi arkabu, arji'u, usalli, kan? Usalli fardul maghribi. Tu kan kita dah aku solat, kan? Bagi tahu kat kawan sebelah, cakap kuat-kuat, usalli fardul maghribi. Kawan tu orang Arab. Ana a'rifu, dia kata. Aku faham, dia kata. Lafaz tak perlu kuatlah, slow-slow je. Okey, faham betul? Ni dah habis lah. Ni antum buatlah. Okey. Ini sebelum qabla yaumul isnin, sebelum hari Isnin apa? Antum cuba carilah maksud dia. Okey, okey, ini soalan. As-siyam, puasa fi syahr, pada bulan apa? Ni antum buatlah. Ra'sul am jadi awal tahun. New Year lah. New Year bila tahun dia? Ra'sul hijrah jadi tahun hijrah baru bila? Jadi Yaumul Mudaris bulan apa? Okey, ini antum sesuai lah buat. Okey, kalau macam tak faham ke, confuse ke. Okey, ini dia suruh bina ayat. Bina ayat menggunakan perkataan-perkataan ni. Okey, boleh type bagi kat ana. WhatsApp je. Kalau nak cepat, WhatsApp lah. Okey, takut tak sempat sekarang ni nak marking kan. Okey, siapa nak
Nak cuba boleh buat. Okey, ni juga bina ayat. Tengok gambar, cuba bina ayat. Janganlah selalu maksud ana janganlah banyak tu mungkin buat sikit-sikit tak apa. Tak apa, ana tak mengganggu pun. Ana lebih suka kalau ada orang buat ayat dia bagi gambar ke, Ustaz saya buat ayat ni guna gambar ni. Betul ke tidak? Ana lebih suka orang yang macam tu. Kan? Orang yang rajinlah. Okey. So ini dia kata uktub khamsa jumal mufidah min indik. Tulislah 5 ayat daripada kamu sendiri, tidak lebih daripada 6. 6 perkataan. Ikutlah kamu nak tulis berapa perkataan pun, yang penting kamu rajin. Okey, dah. Hayya nata'arraf 'alal amal wal mihad. Jom mengenali pekerjaan. Okey, ni dalam ni semua ada pekerjaan. Antum kena buka kamuslah. Kalau nak bagi semua tak larat. Okey, dah. Habis alhamdulillah bitaufik wan najah. Okey. Ma'assalamah, jumpa lagi.